Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan pembezaan peringkat pertama. Okay, ini adalah kaedah pertama dalam pembezaan yang perlu awak fahami. Okay, jadi kita tengok kepada nota awak. Okay. Berdasarkan nota, kalau awak tengok pembezaan peringkat pertama jika anda diberi Y sama dengan AX kuasa N. Okay, jadi awak diberi Y sama dengan AX kuasa N. Jadi terbitan pertamanya adalah dy over dx. Okay, dy per dengan dx adalah sama dengan apa yang perlu awak buat. Kuasa dia ni awak mesti bawa ke depan. Jadi dia akan jadi N. Okay. Yang lain tu awak salin dulu. Jadi dia akan jadi N. Okay, jadi AX. Kuasa dia mesti berkurang 1. Jadi N tolak 1. Okay. Jadi itu adalah terbitan pertama bagi pembezaan suatu fungsi. Okey, jadi kalau awak diberi fx, fx tu masih sama, kaedah yang sama. Fx, katakan fx awaklah sama dengan ax kuasa n. Jadi apa yang perlu awak buat masih benda yang sama, n kuasa dia mesti bawa ke depan. Jadi bila dia guna fx, dy over dx, kita tak tulis dy over dx, tapi kita tulis sebagai f prime x. Awak jangan tertukar dengan fungsi songsang. Fungsi songsang adalah f inverse, f kuasa negatif 1. Sekarang f prime. F prime tu maksudnya terbitan pertama pembezaan, dy over dx. Sebab dia guna fx, jadi kita guna f prime x. So, ini adalah sama dengan, jadi sama juga, kuasa dia bawa ke depan. Jadi, N, yang lain salin dulu. Jadi, awak ada AX, kuasa dia mesti berkurang 1. Jadi, N tolak 1. Okay. Jadi, sebagai contoh, katakan saya ada Y adalah sama dengan 4X kuasa 3. Jadi dy over dx saya, dia akan jadi 3 bawa ke depan. So, darab dengan 4x kuasa 3 tolak 1. Jadi saya akan dapat 12x kuasa 2. Jadi itu adalah pembezaan peringkat pertama. Okey, tapi kita ada special case. Special case apabila n sama dengan kosong. Jadi katakan awak ada yang asal, awak ada y. Yang asal awak ada y sama dengan ax kuasa n. Tapi n ni dah nilai dia kosong. Jadi awak akan dapat y sama dengan ax kuasa kosong kan. Awak dah belajar kum indeks, apa-apa kuasa kosong nilai dia 1. Jadi awak akan dapat y sama dengan a sahaja. Sebab x kuasa kosong ni adalah nilai dia adalah 1. Jadi bila awak ada y sama dengan suatu nilai pemalar, jadi dy over dx awak automatik dia akan jadi sama dengan kosong. Okay? Sebab dia tak ada memboleh ubah x di sebelah kanan. Okey, sama juga katakan soalan tu dia bagi y sama dengan k. Disuruh cari dy over dx. Awak tengok sebelah kanan tu ada tak x? Kalau tak ada, maka dy over dx dia mesti sama dengan kosong. Okey. Jadi kita tengok pada soalan yang pertama. Okey, bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap x dengan menggunakan rumus. Okay. Jadi yang pertama dia bagi y. Y sama dengan 5x kuasa 4. Jadi apa yang perlu awak buat? Awak mesti cari terbitan pertama. Jadi terbitan pertama dia adalah dy over dx. Adalah sama dengan. Jadi apa yang awak perlu buat? Sama seperti yang saya ajar tadi. Kuasa dia ini mesti bawa ke depan. Jadi awak akan dapat 4 darab dengan 5x kuasa 4 tolak 1. Kuasa dia mesti kurang 1. Jadi awak akan dapat 20x kuasa 3. Jadi ini sahaja jawapan dia. Okey, tengok pada soalan yang kedua. Diberi y sama dengan 12.
Jadi awak tengok sebelah kanan ada X ke tak ada? Tak ada. Jadi maka dy over dx awak automatik dia akan jadi kosong. Okay, yang seterusnya. Okey. Sekarang awak diberi fx sama dengan 3 per dengan x kuasa 2. Jadi yang ni awak kena guna hukum indeks dulu. Kita letak dia bahagian atas. X tu mesti berada di atas bukan di bawah. Okey. Jadi kita ubah dulu fx sama dengan 3x kuasa negatif 2. Awak ingat tak hukum indeks yang awak dah belajar? 1 per a kuasa n adalah bersamaan dengan A kuasa negatif N. Ini adalah hukum indeks yang awak dah belajar semasa tingkatan 4 dan semasa tingkatan 2 dalam matematik moden. Okay. Jadi, bila awak dah X tu berada di atas, baru kita boleh buat pembezaan peringkat pertama. Jadi, sebab dia guna Fx, jadi pembezaan peringkat pertama dia jadi F prime X adalah sama dengan sama kaedah kuasa dia bawa ke depan. Jadi dia akan dapat negatif 2 darab dengan 3x, kuasa dia mesti berkurang 1. Jadi negatif 2 tolak 1. Okay, yang seterusnya kita selesaikan. So ini adalah sama dengan negatif 2 darab 3 dapat negatif 6x kuasa negatif 3. Tak cantik lah kalau kita letak x kuasa negatif 3. Jadi kita bawa balik ke bawah supaya kuasa dia jadi positif. Jadi ini adalah sama dengan negatif 6 per dengan x kuasa 3. Okey, jadi saya harap awak boleh faham. Kita teruskan kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat awak diberi y sama dengan 5 darab dengan punca kuasa 2 bagi x. Jadi punca kuasa 2 bagi x tu mesti ubah kepada bentuk indeks. Awak ingat tak awak dah belajar ni? Hukum indeks dulu. Punca kuasa n bagi a adalah dia akan jadi a kuasa 1 per n. Jadi sekarang dia bagi punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 dia akan jadi a kuasa 1 per 2. Okey, jadi maksudnya sekarang punca kuasa 2x tu awak kena mesti tukar kepada bentuk indeks. Jadi ini akan dapat y sama dengan 5x kuasa 1 per 2. Okey, bila dah ada macam ni baru kita buat pembezaan. Jadi pembezaan peringkat pertama sebab dia guna y, jadi dy over dx adalah sama dengan, jadi kuasa dia ni mesti bawa ke depan. Jadi awak akan dapat 1 per 2 darab dengan 5x kuasa setengah tolak dengan 1. Ingat kuasa dia mesti berkurang 1. Okey, jadi kita selesaikan. Jadi awak akan dapat 5 per 2x kuasa negatif setengah. Okey. Jadi kuasa dia negatif, jadi kita bawa ke bawah. Jadi dia akan jadi 5 per dengan 2x kuasa setengah. Jadi lebih cantik lagi, kita akan dapat 5 per dengan 2 punca kuasa 2 bagi x. Okey, saya harap awak jelas. Okey, sekarang kita akan teruskan soalan nombor 5. Okey, awak diberi yang ni dia hanya bagi satu sebutan. Okey, sekarang yang ni dia bagi dua sebutan. Okey, jadi dua sebutan. Jadi kita merujuk kepada nota bila awak diberi y sama dengan fx tambah gx, maka dy over dx awak dia akan jadi f prime x tambah dengan g prime x. Maksudnya awak kena bezakan fungsi fx, kemudian awak bezakan fungsi gx. Okey, jadi kalau kita tengok pada soalan nombor 5, awak diberi y sama dengan 4x kuasa 2 tambah 3. Jadi awak jangan risau, kaedah dia tetap sama. Okey, jadi kita boleh dapatkan, kita boleh dapatkan dy over dx adalah sama dengan, okey, jadi kuasa dia tu sama juga kaedah, kuasa mesti bawa ke depan.
Jadi maksudnya 2 ni mesti bawa ke depan. Jadi dia akan jadi 2. So 4x kuasa 2. Mesti tolak 1. Kuasa ingat kuasa mesti berkurang 1. Tambah. Okey. Jadi 3x tu maksudnya kuasa dia adalah kuasa 1. Bila dia tak tulis maksudnya kuasa dia adalah kuasa 1. Okey, jadi kaedah yang sama, awak mesti bawa ke depan kuasa dia. Jadi 1 ni mesti bawa ke depan. Jadi awak akan dapat 1, okey, salin 3x, kuasa dia mesti berkurang 1. Jadi 1 tolak 1. Sekarang kita perlu selesaikan. Jadi 4 darab 2 dapat 8x. Okey, 2 tolak 1, 1. Tambah dengan 3x kuasa kosong. Okey, ingatlah apa-apa kuasa kosong nilai dia adalah 1. Jadi maksudnya 8x tambah 3. Ini adalah jawapan dia. Kenapa? Sebab 3x kuasa kosong ini maksudnya 3 darab 1. Jadi awak akan dapat nilai dia adalah 3. Okey. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan yang terakhir penerangan saya. Okey, jadi sekarang kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 1/2 x kuasa 2. Apa yang perlu awak buat, dia ada per x kuasa 2. Jadi awak kena ubah dulu kepada x tu mesti berada di sebelah atas. Jadi fx awak akan dapatlah sama dengan x kuasa 2 tolak dengan x kuasa negatif 2. Okey, Raja awak tolong hati-hati dekat sini. Awak jangan terus tulis f prime x sebab awak belum beza. Awak hanya ubah saja bentuk pecahan itu kepada bentuk indeks. Kuasa dia adalah negatif. Jadi yang seterusnya awak perlu buat pembezaan. Jadi buat pembezaan seperti biasa. Jadi f prime x sebab dia bagi fx. Jadi apa yang perlu buat? 2 ni mesti bawa ke depan. Jadi awak akan dapat 2. So, x kuasa 2 tolak 1. Okey, kemudian tolak. Sama juga yang ni, kuasa dia mesti bawa ke depan. Jadi, negatif 2 ni bawa ke depan. Jadi, awak akan dapat negatif 2. X kuasa negatif 2 mesti tolak 1. Okey, jadi awak akan dapat 2x kuasa 1 tambah dengan 2x kuasa negatif 3. Okey. Negatif jumpa negatif dia jadi positif. So ini akan dapat 2x tambah dengan 2 per x kuasa 3. Okey. Jadi saya harap awak boleh faham dengan 6 contoh ni. Saya dah bagi latihan. Okey, jadi dalam latihan tu ada 20 soalan. Jadi soalan 1 sampai 5 dan soalan 14 tu saya dah terangkan dalam penerangan saya tadi. Jadi saya harap awak boleh selesaikan tugasan awak semasa kelas pada hari ini. Jika tak habis, tolong sambung di rumah. Okey. Jadi selamat mencuba. Okey. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.